warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal bin Omar dan nombor metrik saya CP190074. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu siri kejadian tanah runtuh yang berlaku di dalam negara, iaitu kejadian tanah runtuh yang berlaku di Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa terletak di Ulu Kelang, Selangor, di mana tanah runtuh telah berlaku pada tanggal 6 Disember 2008 di kawasan Taman Bukit Mewah dan Taman Bukit Utama. Kesan daripada kejadian tanah runtuh tersebut ialah 4 orang telah maut, 15 orang tercedera, 14 buah rumah banglo musnah dan ranap, manakala lebih daripada 2,000 orang yang tinggal di sekeliling kawasan Bukit Antarabangsa terpaksa dipindahkan. Apa punca berlakunya tanah runtuh di Bukit Antarabangsa ni? Jadi, dia berlaku kerana ada aliran air bawah tanah yang berlaku di dalam Bukit Antarabangsa akibat hujan yang berterusan dan kebocoran paip yang berlaku di dalam tanah. Jadi, ikatan antara tanah, partikel tanah yang poros dan cerun tambahkan ketika pembinaan. Selain itu, kebanyakan cerun di Bukit Antarabangsa adalah berada pada tahap 3, iaitu mempunyai kecerunan di antara 26 darjah cerun sehingga ke 35 darjah cerun. Jadi ia memburukkan lagi keadaan dan menambahkan lagi risiko untuk berlaku tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. Seterusnya, bagaimana kita nak tahu sifat tanah yang ada pada Bukit Antarabangsa tu? Jadi, ujian makmal boleh dilakukan di Bukit Antarabangsa itu. Sampel tanah boleh diambil di antara tanah yang sudah berlakunya runtuhan tanah dan tanah yang belum berlaku runtuhan. Jadi boleh melakukan analisis lah, seperti sampel tanah mengenai saiz butiran, serakan lempung, kandungan bahan organik dan kadar penyusupan. Jadi pengukuran kadar penyusupan digunakan alat infiltrometer double rings. Kadar penyusupan ni untuk mengkaji laju mana air boleh meresap ke dalam tanah. Jadi kebiasaannya dan secara logiknya, kawasan tanah yang bercerun, kadar penyusupannya adalah rendah kerana berlaku pelarian air pada permukaan cerun. Jadi kajian mendapati sifat tanah di Bukit Antarabangsa mempunyai ruang rongga antara 50.12% hingga ke 62.31%. Liquid limit iaitu 56.6% hingga 71.8%. Plastik limit 28.2% sehingga 43.3%. Dan kadar penyusupan iaitu 5.4022 sehingga 451.8072 cm per jam. Jadi, berdasarkan pengkelasan segi 3 Fahrenheit, tanah yang terdapat di Bukit Antarabangsa diklasifikasikan sebagai tanah berpasir ataupun mempunyai kandungan utamanya ialah pasir. Jadi, ia meningkatkan lagi kebarangkalian untuk berlakunya kejadian tanah runtuh. Apa usaha yang boleh kita lakukan untuk menambah baik keadaan tanah di Bukit Antarabangsa? Jadi, untuk kita menambah baik keadaan asal tanah Bukit Antarabangsa adalah amat sukar, kerana yang pertama, di kawasan keliling Bukit Antarabangsa telah terdapat banyak penempatan orang awam dan bangunan-bangunan. Selain keadaan asal tanah dia sendiri yang berongga dan sangat poros. Jadi tetapi usaha untuk mengelakkan atau mengurangkan risiko kejadian tanah runtuh boleh dikurangkan dengan membina struktur seperti tembok penahan, batu gabion, atau membuat saluran-saluran air yang membenarkan dan menyalurkan air daripada dalam tanah keluar daripada tanah yang ada di dalam Bukit Antarabangsa lah. Seterusnya, penanaman semula pokok-pokok di cerun bukit amatlah membantu untuk meningkatkan pegangan antara partikel-partikel tanah supaya tidak berlakunya
kemerosotan, iaitu yang akan membuatkan tanah runtuh lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.